أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya kepada barisan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang saya kasihi, para asatizah yang dihormati, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Marilah sama-sama kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaan, di atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan juga keizinan yang Allah berikan kepada kita pada saat ini. Tuan-tuan, masih lagi kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berada di bumi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita peluang untuk terus hidup. Mudah-mudahan peluang yang Allah berikan kepada kita, insya-Allah mudah-mudahan kita memperbaiki setiap amalan kita daripada satu masa ke satu masa, insya-Allah. Jadi bulan ini tuan-tuan, kita dah menjejaki pada bulan Rajab. Kita dah masuk bulan Rajab tuan-tuan, insya-Allah. Yang mana bulan ini tuan-tuan merupakan satu bulan yang sebahagian ulama mengatakan bulan untuk bercucuk tanam. Bulan untuk bercucuk tanam. Rajab adalah bulan untuk bercucuk tanam. Maksudnya apa tuan-tuan? Itu merupakan satu kiasan para ulama berikan kepada kita supaya kita meletakkan permulaan bulan Rajab ini sebagai permulaan untuk kita memulakan amalan-amalan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita mulalah memperbanyakkan membaca Al-Quran, banyakkan solat sunat, banyakkan sedekah, banyakkan amalan-amalan kebaikan, bermulanya daripada bulan Rajab. Kerana apa? Selepas itu masuknya bulan Syaban, iaitu bulan Syaban, para ulama kata bulan untuk membajai. Maknanya setiap amalan yang kita lakukan itu kita tingkatkan lagi, kita mantapkan lagi supaya ia kembang subur. Dan bila masuk je bulan Ramadan, para ulama kata itu adalah masa untuk menuai. Maknanya masuk bulan Ramadan tu kita dah mudah tuan-tuan. Kalau daripada bulan Rajab kita dah banyakkan amalan, banyak kita baca Al-Quran, banyak kita solat sunat, banyak kita lakukan kebaikan berterusan Rajab, Syaban, dan akhirnya masuk bulan Ramadan, kita dah mudah, dah jadi menjadi satu kelaziman kepada kita. Baca Al-Quran banyak, pagi, petang, siang, malam, lakukan solat sunat dan sebagainya, jadi tak menjadi susah kepada kita. Jadi bulan Ramadan dikatakan bulan untuk menuai hasil. Jadi nak tuai hasil mesti bermula daripada bercucuk tanam dulu, iaitu bulan Rajab ni kita mulakan tuan-tuan. InsyaAllah kalau kita dapat susun jadual kita tuan-tuan,
Mulakanlah sehari, mungkin hari ni kita mula tuan-tuan, ataupun daripada awal bulan Rajab itu kita mulakan baca. Dapat kita baca, tak dapat kita baca sejuzuk sehari, bacalah setengah juzuk. Tak dapat baca setengah juzuk, kita bacalah mungkin 10 muka surat sehari. Dan kita berterusan sikit-sikit, insya-Allah menjadi lazim pada diri kita dan berterusan sehingga bulan-bulan yang seterusnya, insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ni kita bertemu lagi dalam kuliah Tahsinul Quran. InsyaAllah kita sambung lagi lah perkongsian ilmu kita dalam perbincangan berkaitan tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi penting tuan-tuan, mudah-mudahan kita sama-sama dapat meningkatkanlah kefahaman kita tentang Al-Quran, dari segi bacaannya, dari segi tadabburnya, dari segi penghayatannya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah. Baik, sebelum kita mula tuan-tuan, saya nak bacakan satu hadis. Yang mana hadis ini tuan-tuan diriwayatkan dalam riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut satu hadis, Nabi berikan kita rangsangan ataupun bagikan kita semangat, tasjid, berikan semangat untuk kita untuk terus belajar memperbaiki belajar Al-Quran dan memperbaiki pembacaan kita dan juga pemahaman kita, insya-Allah. Baik, Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi sebut al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'uhu wa huwa alaihi syaqun yatata'ta'u fihi lahu ajran. Okay, baik tuan-tuan, ini Nabi sebut ada dua golongan tuan-tuan. Golongan yang pertama siapa dia? Nabi kata al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Ini golongan pertama. Ini golongan pertama ni sangat-sangat hebatlah tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala muliakan. Allah berikan keistimewaan kepada dia. Siapa dia? Al-mahiru bil Quran. Orang yang mahir membaca Al-Quran, orang yang mahir memahami Al-Quran. Jadi orang ini Allah kata ma'as safaratil kiramil bararah, bersama dengan kumpulan para malaikat yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedudukan dia hebat, tinggi tuan-tuan. Jadi Allah bangkitkan dia di mahsyar nanti. Allah Subhanahu wa taala muliakan golongan orang yang mahir dengan Al-Quran ini tuan-tuan. Dia akan dijemput oleh para malaikat yang hebat. Para malaikat kita dah tahu dah, makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, yang mana sifat dia itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dia tak melakukan dosa. Jadi Allah berikan kemuliaan bagi orang yang mahir Al-Quran ni, dimuliakan dengan diarak oleh para malaikat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Dimuliakan. Jadi orang yang mahir ini kumpulan yang pertama ini. Kedudukan dia tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dulu golongan yang seterusnya, iaitu golongan yang kedua. Nabi kata apa? Walladhi yaqra'uhu wa huwa alaihi syaqun yatata'ta'u fihi lahu ajran. Ini golongan kedua. Nabi kata mereka ini iaitu orang yang membacanya Al-Quran tetapi dalam keadaan yang sulit, syaqun, susah. Dibaca Al-Quran susah. Dan Nabi kata apa? Yatata'ta'u fihi lahu ajran. Danlah susah, sulit baca Al-Quran, merangkak-rangkak pula membaca Al-Quran. Jadi orang golongan ini tuan-tuan, Nabi kata Allah Subhanahu wa taala berikan dia lahu ajran, dua pahala kebaikan. Apa dia? Yang pertama, kebaikan dia membaca Al-Quran. Dia baca Al-Quran, dia dapat pahala kebaikan. Yang kedua, pahala dia bersusah payah membaca Al-Quran. Yatata'ta'u, maknanya merangkak-rangkak, susah dia tuan-tuan. Tak apalah, hari ni kita mungkin susah baca Al-Quran tuan-tuan, tak apa. Kita belajar insya-Allah
Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran yang istimewa kepada golongan ini. Walaupun mungkinlah kita bermula pada waktu yang penghujung tuan-tuan. Kan maksudnya waktu muda dulu tak sempat, contohlah tuan tak sempat nak belajar, sibuk dan macam-macam urusan kan. Tapi dah ada waktu-waktu yang ada ni tuan-tuan, kita pelajari Al-Quran insya-Allah. Tak apa kita merangkak ketika mana di dunia. Jangan kita merangkak di akhirat tuan-tuan. Tak nak. Jangan sampai kita Allah bangkitkan di mahsyar nanti merangkak-rangkak. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita mencari syafaat Al-Quran. Macam mana nak dapat tuan-tuan? Sedangkan di dunia tak dibacanya, tak dibelajarnya. Kan? Kat dunia tak nak bersusah payah merangkak-rangkak. Akhirat nanti dibangunkan dalam keadaan merangkak mencari di Al-Quran untuk memberi syafaat kepada dia. Susahlah tuan-tuan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita sama-sama perbaiki. Kita kalau boleh kita capailah golongan yang pertama tadi. Tapi kalau tak dapat, kita cuba usahakan jadi golongan yang kedua tadi insya-Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan di situ. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita sambung. Okey. Malam ni kita sambung pada pembacaan surah Al-Baqarah pada ayat yang ke 174. 174 surah Al-Baqarah, juzuk yang kedua, muka surat 26 insya-Allah. Ayat 174. Okey, baik. Jadi tuan-tuan boleh buka, insya-Allah kita akan mula. Sebelum tu kita hadiahkan kepada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, tabi'in, tabi'in, seterusnya kepada seluruh para ulama dan muslimin muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita lihat ayat yang ke-174. Saya baca, tuan-tuan boleh ikut insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bih. ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. Kita tebalkan kalimah
apa huruf ra, illan nar. Ra itu ditebalkan. Maknanya dimatikan dalam keadaan ra itu tebal lah. Okey, baik. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Bakukan wala yuzakkihim, him h i m, jangan wala yuzakkihim h i m, him. Sama juga walahum hum, walahum adzabun alim. Okey, insyaallah. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. فما أصبرهم على النار. Okey, baik. Tebalkan pada huruf sad. Sad itu ditebalkan. Hamzah itu yang sebelumnya ataupun alif yang sebelum sad itu jangan ditebalkan. Nipiskan saja. Macam biasa. Senyumlah. Kemudian sad ditebalkan. Asbarahum. Ba nipis. Ba senyumlah. Ba. Asbarahum. Jangan ditebalkan hamzah ataupun ba itu. Asbarahum. Tak nak. Asbarahum. Jadi sebut satu-satulah insya-Allah. Okey. Kemudian tebalkan pada nar. Ra itu ditebalkan. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Qalqalah jaga. Ba'id. Qalqalah kena detakkan atau lantunkan suara kita. Okay, baik, sambung ke soal sebelah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man aman. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة
والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. Okay, panjangkan dua harakat. Wan nabiyyi. Yi tu dua harakat lah. Wan nabiyyina wa a. Jadi kena panjangkan pada nabiyyi. Ya tu. Ya baris bawah tu panjangkan dua harakat. Okey. Wa atal mana ala حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. Nipiskan qurba, senyum qurba, ba tu nipis lah, jangan qurba, tak nak qurba, ba huruf istifal, kita nipiskan saja. Okay. Wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was-sa'ilina wa fir riqab. Qalqalah jaga riqab. Qalqalah kan ada. Wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. Berarti dengan wahinal ba's. Jadi ada keluarkan sedikit huruf sin lah, mana kita matikan dengan juga dengan huruf sin. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. Okay, keluarkan sedikit angin pada kalimah al-qatla. Qatla. Jadi ta yang sukun itu kita tahan suara kemudian lepaskan sedikit angin lah. Qatla. Biasakan insya-Allah. Al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-untha bil-untha.
Okey, keluarkan lidah pada huruf tha lah. Keluarkan sedikit permukaan hujung lidah. Kat mana? Letakkan pada hujung gigi kapak atas. Tha, tha, biasakan keluarkan sedikit. Jumpa saja huruf tha, biasakan keluar. Tha, thi, thu. Okey, baik. فمن عوفي له من أخيه شيء Semula. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان keluarkan makhraj bagi huruf ha. Ihsan. Huruf ha kita keluarkan pada pertengahan kita punya kerongkong. Ha, ha, hi, hu. Jadi ihsan. Itulah keluarnya huruf ha. Ha pedas kita panggil. Jadi insya-Allah biasakan. Okey. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Kha keluarkan pada tempat dia. Takhfi. Kha di mana? Kita punya hujung kerongkong. Di sini kha. Kha, khi, khu. Sama makhraj dengan huruf ghin. Gha, ghi, ru. Jadi sebutan dia takhfifun. Takhfifun. Jadi itu huruf kha. Biasakan. Jadi kadang-kadang ada sebahagian yang tertukarlah antara huruf kha dengan huruf ha. Jadi biasakan. Walaupun makhraj dia sama tempat keluar, di kerongkong, kita punya bahagian al-halqu, tetapi tingkatan dia berbeza. Ha pertengahan, kha di hujung. Okey. Okey, sambung. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Okey, sebut betul-betul. Famani' ni. Famani'. Bukan famani'. Tak nak. Famani' itu kita punya lahjah tuan-tuan. Jadi kita nak dapatkan lahjah Arab bakulah dalam keadaan fushah. Famani'tada. Ain keluar di mana? Sama juga tadi yang kita sebut dengan huruf ha pedas. Di sini pertengahan. A'i'u. Jadi famani'tada. Famani'tada ba'dada. Jadi keluarnya huruf ain di pertengahan dia punya kita punya kerongkong. Okey. Walakum fil qisas hayatun. Bismillah. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Okey, panjangkan hayatun ya ulil. Jadi kita baca dengan 4 harakatlah. Okey, baik. Kutiba
عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. Okay, kita berhenti pada wasiyah. Okay. Jadi tuan-tuan lihat kat situ ada kalimah in taraka khairanil wasiyah. Jadi kita baca dengan khairanil wasiyah. Jadi kenapa kena baca macam tu? Kenapa kita tak baca dengan khairal wasiyah? Kat situ ada tanwin kan? Jadi kat sini tuan-tuan, kita kena membariskan tanwin itu dengan baris ya di bawah. Khairanil wasiyah. Kenapa jadi macam tu? Kat sini berlaku disebabkan oleh apa? Dipanggil sebagai iltiqa sakinain. Pertemuan antara dua sukun. Dua tanda mati. Mana tanda mati dia? Yang pertama dekat tanwin tu. Kalau tanwin kita lihat pada kalimah asal dia khairan. Jadi khairan macam mana? Maknanya tanwin itu bila kita bariskan dia, maknanya dia ada nun yang mati. Khairan. Ra baris atas, nun yang ada sukun, yang ada tanda mati. Khairan. Jadi bertemu dengan pula huruf lam yang ada sukun, ada tanda mati juga. Jadi bertemu dua sukun, dipanggil iltiqa sakinain. Pertemuan antara dua sukun. Jadi kaedah ni macam mana? Kita kena membariskanlah sukun yang pertama. Yang pertama itu kena dibariskan dengan baris bawah. Jadi ron tadi, ra baris atas bertemu dengan nun yang ada sukun di atas. Jadi kita nun itu dibariskan dengan bawah. Khairani. Jadi masukkan kepada lam yang sukun, khairanil wasiyah. Jadi kat sini bila temu macam ni, keadaan macam ni, kita kena bariskan dia dengan baris bawah. Jangan kita baca dengan khairal wasiyah, khairanil wasiyah. Jadi insya-Allah. Okey, baik. In taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Okey, baik. Qalqalah jaga, jangan lupa. Wal aqrabi. Huruf qaf huruf qaf ada, qalqalah di situ. Okey. Haqqan 'alal muttaqin. Faman بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. Okey, baik tuan-tuan, kita berhenti setakat itu dulu. InsyaAllah kita sambung lagi dalam pertemuan 2 minggu akan datang lagi lah. Jadi saya difahamkan daripada pihak masjid, hari Rabu akan digilirkan lah. Maknanya 2 minggu sekali lah saya akan masuk
Jadi minggu depan ada ustaz lain dah mengajar. Baik, insya-Allah. Jadi kita tengok sedikit tuan-tuan penghayatan daripada apa yang kita baca tadi pada ayat yang ke 175. Ayat 175 Allah Subhanahu Wa Taala sebut ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda wal adab bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Okey, maksudnya apa tuan-tuan? Allah kata mereka itulah orang yang beli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk dan membeli azab seksa neraka dengan meninggalkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Fama asbarahum 'alan nar. Maka sungguh menghairankanlah kesanggupan mereka itu menanggung seksa api neraka. Maknanya Allah kata bersabarlah mereka dengan siksaan api neraka. Ini satu ejekanlah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kat sini Allah Subhanahu wa taala memberitahu keadaan yang manusia yang mana mereka ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan pada ayat yang sebelum itu, iaitu orang yang Allah telah berikan dia hidayah ataupun Allah telah berikan kepada dia ilmu yang benar, tetapi mereka ini golongan yang menyimpan ataupun menyorokkan ataupun merahsiakan maklumat ataupun ilmu-ilmu yang betul, tak disampaikan kepada orang lain. Jadi golongan ini yang Allah sebut mereka ini sangguplah melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat murka, sangat-sangat benci, iaitu apa yang dibuatnya, iaitu mereka ini membeli kesesatan. Iaitu sanggup membeli kesesatan dengan menjualnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya dia sanggup bersusah payah menghabiskan hartanya, bersusah payah untuk melakukan perkara-perkara yang sesat, perkara-perkara yang tak betul dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia tahu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan kebenaran kepada manusia melalui jalan Al-Quran itu. Al-Quran itu memberikan maklumat, kebenaran, kefahaman kepada kita. Tetapi orang-orang ini sanggup bersusah payah membeli kesesatan. Kan? Hari ini tuan-tuan, kalau kita mudah kita faham, ada sebahagian manusia yang sanggup menghabiskan hartanya, dibelanjakan hartanya pada perkara-perkara yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tahu perkara-perkara itu Allah tak suka. Perkara-perkara yang mana mereka lakukan itu jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sanggup habis beratus ribu ataupun duitlah sebagainya harta dia untuk melakukan perkara-perkara yang tak betul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh paling mudah tuan-tuan, hari ini kita tengok kadang-kadang ada orang sanggup berhabis-habisan untuk membuat ataupun berfashion, belikan pakaian-pakaian yang tak menutup aurat contohlah kan. Yang dah tahu dah hukum dia, maksudnya orang yang membiarkan aurat ni dilihat oleh orang yang bukan mahram berdosalah. Tapi sanggup habiskan duit beli pakaian-pakaian yang penting dia mengikuti fashion tertentu kan. Tetapi habis hartanya begitu sahaja untuk membeli baju-baju ataupun pakaian-pakaian yang mungkin kita boleh katakan yang tak cukup kain. Pakaian-pakaian yang tak cukup kain sanggup dia beli. Kalau kita lihat dekat pasar raya ke mall-mall tuan-tuan, baju yang tak cukup kain lebih mahal daripada baju yang menutup aurat kan. Baju yang ikut fashion tu lebih mahal contohlah. Dia sanggup membeli hartanya untuk pada perkara yang
yang mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi elakkanlah perkara-perkara tersebut. Sanggup pula pada perkara-perkara tersebut, jadi maknanya dia menjual kepada kebaikan yang Allah telah berikan memberikan dia kepada yang Allah Subhanahu wa taala dah berikan Al-Quran itu satu jalan kehidupan yang betul. Yang ini pada boleh mendapatkan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia sanggup habiskan hartanya pada jalan-jalan yang susah, yang sukar. Habis hartanya pada perkara-perkara yang tak betul. Contohnya kalau hari ini tuan-tuan kita ada pilihan kan, pekat dalam kita buat pelaburan, simpan duit dalam bank-bank yang Islamik ataupun konvensional, ada pilihan. Tetapi kadang-kadang ada yang sanggup simpan dalam bank-bank yang konvensional, menyusahkan diri tuan-tuan. Sebab apa? Pada akhir nanti pengakhirannya dia susahlah. Sebab apa? Konvensional ni terlibat dengan benda-benda yang riba. Jadi apa perlu kita buat? Alihkan harta kita pada tempat-tempat ataupun instrumen yang halal, lagi membawa keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Elakkan daripada perkara-perkara yang mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kata pada ayat ini, pada akhir itu, fama asbarahum 'alan nar. Maka hairanlah macam mana orang ini boleh bersabar dengan seksaan Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Jadi tak boleh tahan sebenarnya tuan-tuan. Kita tak boleh bersabar dengan kesakitan seksaan Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Tapi kenapa kita sanggup melakukannya tuan-tuan? Jadi orang yang masuk penjara tuan-tuan di dunia kan, susah, sakit dia, tak boleh nak bersabar dia. Kalau habis pun hukuman, sampai masa dia akan keluar di penjara, ataupun mungkin dia akan mati dalam penjara tuan-tuan. Tetapi dalam neraka Allah Subhanahu wa taala lebih dahsyat daripada itu. Dan orang yang masuk dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala khalidina fiha, maknanya kekallah dia selama-lama di dalamnya. Jadi macam mana boleh bersabar? Jadi tak akan boleh bersabar dengan kesakitan yang Allah berikan kepada mereka. Jadi elakkanlah tuan-tuan daripada kita melakukan perkara-perkara yang menjual agama kita, merugikan diri kita. Semata-mata kita nakkan habuan yang lebih menguntungkan kita sekadar di dunia, tetapi di akhirat kita susah tuan-tuan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita ingat, walaupun sikit yang kita dapat di dunia, tapi diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah lebih baik daripada dapat banyak tapi susah kita merana kita di sana insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara kita dari perkara-perkara yang mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi setakat itu tuan-tuan perkongsian malam ini, mudah-mudahan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu, yang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya tuan-tuan. Saya mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.